Hai murid-murid, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran kita Sains tahun 1. Jadi kita lihat dulu apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lepas. Kalau kita ingat balik, pelajaran yang lepas kita belajar mengenal magnet dan kita juga belajar mengetahui kegunaan magnet. Yang keduanya kita mengenal bentuk-bentuk magnet. Ini imbasan pada pelajaran kita yang lepas. Dalam pelajaran yang lepas kita belajar kegunaan magnet, antaranya untuk melekatkan pintu pada peti ais, melekatkan tanda nama. Ini antara kegunaan magnet yang kita belajar dalam sesi pelajaran yang lepas. Magnet juga boleh digunakan untuk melekatkan kotak pensel. Magnet juga digunakan untuk memegang skru pada pemutar skru supaya skru tidak mudah jatuh dan dia melancarkan kita untuk menjalankan tugas dan membuat kerja. Ini sebahagian daripada latihan yang telah kita buat pada pelajaran yang lepas. Kalau kita ingat dalam pelajaran yang lepas dulu cikgu ada minta murid-murid untuk tulis nama, tulis tarikh untuk kita buat. Saya makan nanti senang. Pastikan murid-murid dah tulis tarikh dan masuk dalam buat latihan yang lepas. Tandakan right. Ni kita bincang sikit. Tandakan right pada alat yang menggunakan magnet. Alat yang menggunakan magnet. Jadi kalau kita lihat dalam buku kita, kita cerita tentang ni benda apa ni? Benda ni. Ini adalah kotak pensel. Dan ini bahagian ni bahagian ni adalah bahagian yang menggunakan magnet untuk menutup kotak pensel. Jadi kotak pensel ni ada magnet ke tidak? Jawapannya ada. Gambar yang kedua di sebelah kotak pensel adalah gambar penebuk kertas. Penebuk kertas ni ada magnet ke tidak? Ya, pandai jawapannya tidak. Penebuk kertas tidak mempunyai magnet. Jadi perlu tanda right atau pangkah? Dia kata tanda right pada alat yang menggunakan magnet saja. Kalau tak ada, jadi tinggalkan kosong. Jangan pergi letak pangkah sebab arahan tak suruh letak pangkah. Jadi tak ada. Pengorek pensel. Ada magnet? Tidak. Ni juga tak ada pengorek pensel, jadi jangan letak pangkah. Tanda nama Yusuf, ini sama. Tanda nama. Ni kotak pensel ni pun sama. Ini. Jadi ini tanda nama, ada magnet, kita tanda right. Kemudian magnet pada peti ais. Ni dalam pelajaran yang lepas kita dah tunjuk ni kan. Jadi magnet pada peti ais, ini tanda right. Okey, catur. Catur ini ada dua ya. Yang dulu, catur yang dulu dia pakai lapik itu kain, kertas. Tapi catur yang macam ni kotak ni, di bawah, bahagian bawah catur ini, ini dia suruh kita fikir sendiri. Bahagian bawah catur ni ada magnet supaya dia boleh berdiri tegak dan melekat. Yang ni tak dalam buku ni. Ni murid yang hanya murid yang pernah main catur yang bentuk macam ni, dia murid tu tahu. Jawapan dia ialah ada ya. Ada magnet. Okey, kita selesai latihan muka surat 40, 41. Next, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Sekarang kita lihat kepada bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Magnet mempunyai pelbagai bentuk. Yang pertama ini ditunjukkan kepada kita, ini adalah magnet bar. Kemudian magnet silinder, magnet ladam, ini kita buat yang lepas. Magnet bentuk U kerana bentuknya bentuk U. Bentuk ladam ini tadi sebab bentuk dia macam ladam kuda. Magnet bentuk butang. Magnet bentuk butang dan magnet bentuk
cincin. Cincin sebab dia berlubang tengah. Jadi senang. Jadi magnet yang ni kita nampak magnet ladam tulis sini. Ini latihan muka surat 42. Magnet apa lagi? Magnet butang di sini. Magnet cincin di sini. Magnet U di sini. Lagi magnet apa? Magnet ini magnet bar. Gitu. Dan ada satu lagi sini. Magnet silinder. Ni kita tulis macam gitu. Ini senang aja yang ini. Magnet-magnetnya dah ada, bentuk gambarnya pun ada di sebelah. Jadi murid tinggal salin saja. Okey. Kita pergi lagi, kita lihat kepada kehebatan magnet. Kehebatan magnet ini maksudnya kegunaan dia lah. Kegunaannya, hebatnya magnet ini, dia bergantung kepada dia punya kekuatan. Hebatnya magnet bergantung kepada dia punya kekuatan. Jadi kekuatan magnet ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada saiz magnet. Tebal atau nipis, besar atau kecil. Itu mempengaruhi kepada kekuatan magnet. Jadi kita lihat magnet ini mempunyai kekuatan untuk menarik objek. Objek yang dia boleh tarik ialah objek yang objek berbentuk logam. Objek yang bukan logam seperti kertas, kayu, kain, getah, itu semua dia tak boleh tarik. Jadi macam yang kita bincang yang lepas, aiskrim, kayu, dia tak boleh tarik. Butang ini daripada plastik pun tak boleh ditarik magnet. Paku ini daripada logam, boleh. Getah pemadam tak boleh. Magnet dah tentulah magnet sama magnet boleh. Pembaris plastik tak boleh. Guli tak boleh. Logam boleh. Penutup botol pun boleh. Jadi kita pergi kepada latihan muka surat 43. Ni tulis tarik. Murid tulis tarik. Jadi lengkapkan ayat-ayat di bawah. Lengkapkan. Magnet dapat menarik apa? Ya, nombor 1 gunting. Ni tulis sini ya. Magnet dapat menarik gunting. Lagi? Ni, paku tekan. Dan yang ketiganya ialah kunci besi. Okey, itu magnet dapat menarik gunting, paku tekan dan kunci besi. Kenapa? Kerana gunting, paku tekan dan kunci besi itu diperbuat dari barang dari logam. Baik, kita lihat yang kedua. Magnet tidak dapat menarik. Magnet tidak dapat menarik. Satu ialah tisu tandas. Yang kedua, magnet tidak dapat menarik batang mancis. Dan yang ketiganya, magnet tidak dapat menarik pemadam. Kenapa? Kerana tisu tandas, batang mancis dan pemadam bukan bahan logam. Bukan bahan logam. Jadi apa yang nombor 3, apa yang dapat menarik objek-objek tertentu? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang magnet. Jadi jawapannya ialah magnet dapat menarik objek tertentu. Magnet dapat menarik objek tertentu.
Baik, kita lihat pada apa yang kita nak belajar pada pelajaran kali ini. Sesi kali ini kita akan belajar tentang tarikan magnet dan juga tolakan magnet. Dan seterusnya kita lihat kepada kekuatan magnet tadi yang cikgu ada sebut sikit tadi masa dalam sesi perbincangan tadi. Baik, tarikan magnet. Magnet boleh menarik atau menolak apabila dua magnet dilekatkan. Kena ambil dua magnet. Nanti kita tengok kat bawah tu ada gambar murid ni kan. Gambar murid ni. Dua magnet. Jadi setiap magnet mempunyai dua kutub yang berlainan. Dua kutub yang berlainan. Tengok ni kutub U dan kutub S. U ditandakan sebagai utara, S ialah selatan. Atau dalam setengah magnet di label N, S, North, South. Utara dan selatan. Bahasa Inggeris lah. Ini bahasa Melayu. Kutub utara dan selatan. Dua kutub, dua kepala. Jadi, dua kepala ini ditandakan dengan warna yang berbeza untuk memudahkan kita kenal dan membezakan atas bawah dia itu. Jadi, perhatikan situasi di bawah. Ada dua murid ini berkomunikasi. Dia kata, mari kita dekatkan kedua-dua magnet ini. Kedua-dua magnet ini menarik apabila didekatkan. Kenapa kita lihat si gambar seperti pertama, dia kata magnet ini menarik. Menarik apabila didekatkan kerana sebab warna merah ditemukan dengan warna biru. Warna merah utara, U utara ni, utara kan. Kemudian dicantumkan dengan warna biru kat bawah ni. Kalau murid-murid boleh lihat ni, warna biru. Merah dengan biru, dia akan menarik. Utara dengan selatan, dia akan menarik. Tengok gambar sebelah. Apa akan jadi jika kutub magnet yang sama didekatkan? Kutub magnet ni, tengok ni, yang sama. Yang sama, maksudnya, ni, merah dengan merah didekatkan. Mari kita siasat, dia kata. Kalau dalam gambar di bawah ni tarik dan tolak, kamu lihat U S biru dengan U warna merah, kita tahu yang ini menarik. Ini dia akan menarik sama lain. Tetapi kalau magnet itu sama color, merah dengan merah atau biru dengan biru, dia akan tolak. U dengan U, S dengan S, dia akan menolak. Utara dengan utara, selatan dengan selatan, dia akan menolak. Tetapi kalau utara dengan selatan, selatan dengan utara, dia akan menarik. Jadi kita lihat kepada ini. Ini rumusan yang dibagi ni. Ni. Magnet yang berlainan kutub. Berlainan kutub. Berlainan kutub ni maksudnya yang biru dengan merah, merah dengan biru, yang tak sama. Dia akan menarik. Merah dengan biru, biru dengan merah, dia akan menarik. Utara, selatan, selatan, utara, dia akan menarik. Tetapi berbeza dengan magnet yang sama kutub. Sama kutub maksudnya S dengan S. Selatan berjumpa selatan. Utara jumpa utara. Maka dia akan menolak apabila didekatkan. Ini. Dua magnet. Senang aja. Ni kalau murid-murid ada magnet di rumah, ni boleh cuba. Okey. Ni tadi. Kita lihat kepada, sekarang kita pergi kepada sini pula. Kekuatan magnet. Kekuatan magnet. Okey. Kekuatan magnet, dia kata saya lebih kuat dekat sini. Magnet bentuk U, magnet butang, pembaris, magnet bar, magnet bar. Okey.
Sekarang kita nak lihat kekuatan magnet. Ini adalah aktiviti kumpulan. Aktiviti kumpulan. Jadi mana satu magnet yang lebih kuat, ambil magnet-magnet ini dan test dengan klip kertas. Baik. Kita pergi kepada mari ulang kaji. Mari ulang kaji. Namakan bentuk magnet yang berikut. Ini senang aja lah. Ya. A ialah magnet cincin. B bentuk yang macam ini ialah magnet ladam. Dan C ialah magnet bar. Nombor 2, soalan 2. Antara objek berikut yang manakah mengandungi magnet? Yang mengandungi magnet, satu ialah ni. Kotak pensel lah. Kan tak? Ni. Dan yang keduanya ialah catur. Macam yang cikgu sebut tadi. Catur yang besi baru ni ada magnet di bawah dia. Pengorek pensel ada magnet? Ya, jawapannya tidak. Nyatakan dua objek yang dapat ditarik oleh magnet. Ini sebut je lah. Asalkan bahan itu bahan logam, dia boleh ditarik oleh magnet. Contoh, klip kertas, skru, gunting. Ini contoh bahan yang diperbuat dari logam dan boleh ditarik oleh magnet. Baik, yang keempat, kita lihat soalan 4. Apakah yang akan berlaku jika dua magnet di bawah ini, A dan B, didekatkan? Kita lihat situasi A didekatkan. Kalau tak nampak tulisannya ialah S dan U. Selatan bertemu utara. S dan U. Sama tak sama? Tak sama kutub. Maka dia akan menarik. Kalau susah tak nampak tulisan, tengok warna. Biru jumpa merah. Merah jumpa biru. Sama color tak? Tak sama. Maka dia akan menarik. Yang ni dia akan menarik antara satu sama lain. Baik, berbeza dengan situasi B. Tengok gambar B. Kutub ini, magnet apa? Magnet U. Magnet U ditemukan, U jumpa U, S jumpa S. Merah jumpa merah, biru jumpa biru. Kalau sama warna, sama kutub, maka kita belajar tadi, magnet ini akan menolak. Magnet ini akan menolak. Dia tak akan boleh melekat. Jadi kena terbalikkan, baru dia boleh melekat. Baik, nombor 5. Magnet yang mana lebih kuat dapat menarik banyak klip kertas? Magnet yang lebih kuat. Dia ni pernyataan. Dia suruh kita nyatakan pernyataan ini betul atau salah. Statement ini. Pernyataan ini betul atau salah. Dia kata magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak. Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak klip kertas. Betul atau salah? Betul atau salah? Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak klip kertas. Jawapan kita ialah betul. Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak klip kertas. Itu ya. Okey. Jadi mari kita ingat semula. Magnet berguna dalam kehidupan seharian kita. Ya, magnet ni ada guna. Jangan kata tak ada guna. Macam-macam kita guna.
kita guna dekat peti ais, kita guna dekat kotak pensel, dekat alatan permainan, dekat barang-barang elektronik, barang komputer, speaker, semua itu ada magnet dalam dia. Kemudian kita ingat balik pelajaran kita belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Ada 6 bentuk yang kita pelajari, bermula dengan magnet bar, magnet ladam, magnet silinder, magnet butang, magnet U dan magnet cincin. Ada 6 yang kita pelajari. Kemudian fakta tentang magnet. Magnet ini boleh menarik objek. Magnet boleh menarik objek. Tetapi bukan semua objek boleh ditarik oleh magnet. Jadi kalau kita bahas bab ini, magnet boleh menarik objek. Objek apa yang boleh ditarik oleh magnet? Objek yang diperbuat dari logam, ataupun bahasa mudah, objek yang dibuat dari besi. Besi yang bentuk logam, timah, semua tu ia boleh ditarik. Tetapi yang bukan logam, bukan besi, seperti plastik, getah, kain, kertas, ini objek ini semua tidak boleh ditarik oleh magnet. Itu dia. Dan kita pergi lagi kepada yang keempat ni. Magnet berlainan kutub. Berlainan kutub akan menarik. Maksudnya berlainan ini S jumpa U atau U jumpa S. Selatan jumpa utara, utara jumpa selatan, dia akan menarik. Tetapi magnet yang sama kutub akan menolak apabila didekatkan. Maksudnya yang selatan jumpa selatan atau yang utara jumpa utara. Biru jumpa biru atau merah jumpa merah, dia akan menolak. Jadi setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. Kekuatan magnet bergantung kepada saiz magnet. Lebar magnet, besarnya magnet itu. Gitu. Yang ni rekreasi sains ini di bawah. Ini kalau kamu ada magnet di rumah, bolehlah buat. Kamu buat pin satu Malaysia ini, tampal di peti ais rumah kamu tu, bagi cantik. Buat cantik lah, tampal sendiri. Okey. Kita pergi kepada latihan kita pada sesi kali ini. Jadi kita akan buat buku BLA itu, buku latihan itu pada muka surat 44 sehingga muka surat 48. Okey. Muka surat 44, tarikan magnet atau tolakan magnet. Jadi dia kata arahannya mudah di sini, sesuaikan tindakan magnet yang betul. Kita tadi belajar magnet utara jumpa utara, dia sama. Utara dengan utara, maka dia akan menolak. Utara jumpa selatan, dia akan menarik. Jadi kamu lihat pasangan magnet ini, kamu sesuaikan kepada kotak ini. Ini menarik dan atau menolak. Mana satu yang sesuai? U jumpa U, U jumpa S. Kemudian lengkapkan ayat di bawah. Lengkapkan ayat di bawah, dua magnet yang berlainan kutub. Berlainan. Ni tengok kata kunci di sini. Ni nah. Dua magnet berlainan kutub akan menarik atau menolak. Jawapan di sini. Yang berlainan, maksudnya tak sama. U dan S. S dan U akan menarik atau menolak. Dua magnet yang sama kutub pula. Yang sama U dengan U, dia akan menolak atau menarik. Dia tulis jawapan kat sini. Baik, itu muka surat 44. Kita lihat pada muka surat 45.
45 masih lagi dalam tajuk tarik dan tolak kutub magnet ini. Latihannya hampir sama, cuma dalam bentuk yang sedikit berbeza. Ceritanya ialah tentang penyiasatan dua magnet yang disusun seperti dalam gambar. Murid hanya perlu bulatkan jawapan yang betul. Jawapan yang salah jangan buat apa-apa. Bulatkan tindakan magnet. U jumpa S, menarik atau menolak. Bulatkan salah satu. S jumpa U. U jumpa S, ini menarik atau menolak. Menarik atau menolak magnet yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang keempat. Kotak yang ketiga ini, dia tengok U jumpa S. U jumpa S, menarik atau menolak. Ini S jumpa U, menarik atau menolak. Yang ini, menarik atau menolak. Cuba tengok gambar yang keempat, U jumpa U, menarik atau menolak. Yang di bawah ini pula, bezanya tadi dia suruh kita tulis pada muka surat 44. Dalam muka surat 45 ini, dia suruh kita pilih dulu jawapan yang betul, potong yang salah itu. Contoh, lengkapkan ayat di bawah. Kutub magnet yang apa? Akan menarik. Ni kena baca ni. Dia kata kunci dia bagi bawah ni. Akan menarik. Kalau akan menarik, magnet ni kutub dia sama ke berbeza? Kutub yang berbeza. Jadi yang ni potong. Tulis jawapan yang betul dalam ni. Kutub yang berlainan akan menarik apabila didekatkan. Baik, nombor 2. Kutub magnet yang sama atau yang berlainan akan menolak. Akan menolak apabila didekatkan. Menolak. Jadi dia sama. Maka potonglah yang ni. Jadi tulis jawapan yang betul di dalam ruang yang disediakan. Baik, kita lihat lagi. Pada latihan muka surat 46. 46 ini cerita tentang kekuatan magnet. Magnet A dan juga magnet B. Magnet A, magnet B. Sebelum dan selepas. Jadi sebelum sama-sama kosong, tak ada apa-apa. Magnet A dan B ini gambar sebelum, gambar selepas. Gambar selepas dia tunjukkan pada kita magnet A dapat tarik berapa klip kertas? 3. 1, 2, 3. Betul kan? Magnet B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita tengok bilangan klip kertas, magnet A atau B yang lebih banyak? Magnet B. Jadi petanda pada kita, siapa magnet mana yang lebih kuat? Dah tentu magnet yang banyak klip kertas, dapat tarik banyak klip kertas, itu lebih kuat. Jadi murid-murid boleh tulis jawapan dalam ini. Boleh tulis jawapan, magnet A ada berapa klip kertas, magnet B ada berapa klip kertas. Dan magnet mana yang lebih kuat dapat menarik klip kertas. Okey. Jadi cikgu tinggalkan murid-murid sampai di sini. Murid-murid boleh cuba buat. Nanti kita cuba buat video perbincangan jawapan. Ini cikgu tak bagi semua dah. Tapi berdasarkan ini senang aja murid-murid dah boleh jawab ni, nampak. Tapi kita cuba dulu. Tengok. Murid-murid buat 46, 47 dan juga 48. Tapi jangan lupa tuliskan tarikh. Jadi sampai sini pelajaran kita. Baca arahan dengan betul, dengan baik. Fahamkan kehendak soalan. Pastikan murid-murid
pilih jawapan yang betul untuk sebelum menjawab. Pergi baca arahan dulu, dia nak apa, soalan nak apa. Ni arahan itu penting. Jadi sampai pelajaran kita. Sekian sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.